Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kita akan teruskan fizik tingkatan 5 KSSM untuk bab 3 elektrik dengan subtopik tenaga dan kuasa elektrik, di mana kita akan mempelajari keempat-empat subtopik ini. Okey, pertama kita akan fokus tentang tenaga elektrik, seterusnya adalah kuasa, juga penyelesaian masalah yang melibatkan kedua-dua formula ini nanti. Dan seterusnya kita akan fokus kepada kadar penggunaan tenaga bagi alatan elektrik. Okey, baik, mari kita lihat beberapa contoh yang cikgu nak share di sini. Okey, contoh yang pertama adalah lampu. Okey, lampu ini menyala selepas tenaga elektrik dibekalkan kepadanya. Dan seterusnya tenaga elektrik ini berubah menjadi tenaga cahaya. Okey, dan sementara untuk yang kedua ialah setrika elektrik. Jadi, tenaga elektrik yang dibekalkan berubah menjadi tenaga haba. Okey, yang paling banyak. Sementara untuk radio, tenaga elektrik yang dibekalkan kepadanya berubah dengan banyaknya kepada tenaga bunyi. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh alatan elektrik yang dibekalkan tenaga elektrik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tenaga elektrik. Okey, mari kita lihat bagaimana formula untuk tenaga elektrik diterbitkan. Okey, kita mulakan dengan sedikit ulang kaji berkenaan tentang formula beza keupayaan. So, beza keupayaan adalah V sama dengan E per Q, yang mana V adalah beza keupayaan, manakala E pula adalah tenaga elektrik dan Q adalah charge elektrik. Okey, ini kita hanya membuat ulang kaji. Okey, daripada formula beza keupayaan ini yang melibatkan beza keupayaan, tenaga elektrik dan charge elektrik ini, kita boleh dapatkan formula lagi tenaga elektrik, iaitu E sama dengan Q bawa naik atas, okey, menjadi V darab dengan Q. So E sama dengan VQ. Okey, dan kita juga dah mempelajari tentang formula charge elektrik, okey, yang mana Q adalah sama dengan IT. Okey, dan daripada formula ini kita boleh masukkan Q IT ini ke dalam formula yang tadi. Okey, jadi E sama dengan V, kita tukarkan Q kepada IT. Okey, kita dapat formula yang kedua. Kita juga pernah mempelajari ketika tingkatan 3 yang mana kuasa elektrik bersamaan dengan P ialah VI. Okey, jadi daripada formula ini kita boleh masukkan, gantikan VI ini kepada kuasa. Jadi kita dapat formula yang seterusnya untuk tenaga elektrik ialah P, okey, menggantikan VI ini darab dengan T. Jadi di sini cikgu nak share dengan anda ada 3 formula yang melibatkan tenaga elektrik. Formula pertama, kedua dan ketiga. Okey, jadi di sini cikgu nak share tentang tenaga elektrik. Jadi simbol bagi tenaga elektrik ialah E besar. Dan formulanya, okey, kita ambil formula yang pertama, iaitu E sama dengan VQ. Okey, dan definisi daripada formula ini kita boleh dapatkan definisi bagi tenaga elektrik, yang mana tenaga elektrik ialah hasil darab charge dan beza keupayaan. Okey, jadi ini adalah definisi bagi tenaga elektrik. Bagaimana pula dengan SI unitnya? SI unit bagi tenaga, semua tenaga adalah Joule. Okey, ataupun kita boleh gunakan J besar sahaja. Okey, jadi ini adalah tenaga elektrik. Kita dah maklum bahawa SI unit bagi tenaga elektrik adalah Joule. Jadi 1 Joule bermaksud tenaga elektrik yang digunakan apabila arus elektrik, iaitu I, sebanyak 1 ampere mengalir melalui suatu alat elektrik dengan beza keupayaan, iaitu V, sebanyak 1 volt merentasinya selama 1 saat.
Jadi dengan 1 ampere arus elektrik dengan 1 volt beza keupayaan dalam masa 1 saat membawa maksud sebanyak 1 joule tenaga elektrik. Sekarang kita akan terbitkan pula formula bagi kuasa elektrik. Okey, kita dah belajar tadi bahawa E sama dengan PT. Okey. Jadi, daripada formula itu kita boleh dapat bahawa kuasa elektrik ini ialah E per T. Okey, iaitu kadar tenaga elektrik yang digunakan. Okey, PET PET. Mudah nak ingat dan anda juga telah mempelajarinya ketika tingkatan 3. Okey, daripada ini kita dah belajar tadi juga bahawa E ialah VIT. Okey, jadi dengan formula yang sama, E sama dengan VIT tadi. Okey, kemudian cikgu akan masukkan, gantikan E ini dengan VIT. Jadi kita akan dapati bahawa, okey, kita gantikan tempat E ni ya. Jadi VIT bahagi dengan T. Okey, jadi kita boleh potong T ini dan kita akan dapat formulanya ialah VI. Jadi terbuktilah yang mana kita dah belajar daripada tingkatan 3 bahawa P sama dengan VI. Okey, dalam keadaan yang sebegini. Okey, jadi kita juga boleh gunakan formula ini untuk masukkan dalam ini. Jadi dia adalah sama, sudah terbukti. Okey, jadi kita nak tengok pula daripada formula ini kita nak terbitkan dua formula kuasa yang baru. Okey, dan ini adalah PVI. Okey, daripada dua formula PVI ini kita dapat terbitkan dua formula baru. Okey, jom kita tengok macam mana. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Okey, dengan formula V equals to IR ini. Okey, kita gantikan V ini dengan IR. Jadi bagi kuasa elektrik, simbolnya ialah P besar for power dan formula yang kita boleh guna pakai ialah P sama dengan E per T PET dan juga formula-formula lain yang kita dah terbitkan tadi iaitu VI ataupun P sama dengan V kuasa 2 per R ataupun P sama dengan I kuasa 2R. Okey, dan SI unit bagi kuasa ialah watt. Okey, ataupun simbolnya adalah W besar, mesti huruf besar. Okey, jadi definisi yang kita boleh tengok daripada formula. Jadi kuasa ialah bila bahagi dengan T, kita mulakan dengan perkataan kadar. Kadar, dan ini adalah tenaga elektrik. Jadi kadar tenaga elektrik yang digunakan. Okey, kita tambah yang digunakan. Dah siap. Okey, digunakan. Dan inilah kuasa elektrik. Yang membezakan antara kuasa dan tenaga elektrik. Okey, daripada formula P equals to VI tadi, kita boleh terbitkan dua lagi formula baru untuk kuasa. Jom kita tengok. Okey, berdasarkan formula yang telah pun kita ketahui dan pelajari sebelum ini iaitu V sama dengan IR. Jadi kita juga boleh dapatkan formula bagi I untuk arus elektrik iaitu V per R. Yang mana R ni nak kita pindahkan ke bawah. Okey, so ini kita juga boleh guna pakai untuk memasukkan ke dalam ini. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama iaitu cikgu gantikan I ini. Okey, jadi kita masukkan dia jadi P sama dengan V. Okey, gantikan I dengan VR. Okey, VR. Jadi cikgu gantikan dengan I ini dengan V per R. Okey, V per R. Jadi kita akan dapat formulanya ialah V kuasa 2 per R. Okey, mudah je. Okey, yang seterusnya pula ialah cikgu nak ganti. Jika tadi cikgu gantikan I, sekarang ni cikgu nak gantikan V pula, beza keupayaan ya, dengan IR. Jadi kita gantikan jadi P
P sama dengan, V ni kita tukar, dia jadi IR. Dan ada I di sini. Kemudian kita akan dapat bahawa P sama dengan I kuasa 2 R. Jadi ini adalah formula bagi kuasa elektrik. Ataupun simbolnya iaitu P for power. Jadi mari kita lihat satu persatu alat elektrik yang cikgu sharekan di sini. Ini adalah cerewet elektrik. Ini adalah alat elektrik yang pertama yang kita akan bincangkan. Di sini ada label. Di setiap alat elektrik akan dilekatkan label berkenaan tentang berapakah nilai voltan yang mengalir melaluinya, berapakah nilai kuasanya, dan juga dia punya muatan, model dan sebagainya. Dan daripada label ini kita dapati bahawa kuasa bagi cerewet elektrik ini ialah 2.2 kW. Bersamaan dengan 2200 watt. Maksudnya 2200 watt. Kita buang kilo itu. Jadi ini membawa maksud, jika label ini membawa maksud bahawa 2200 joule tenaga elektrik digunakan oleh cerewet ini dalam masa 1 saat apabila dibekalkan dengan voltan sebanyak 240 volt. Yang mana ini adalah nilai yang bagi setiap soket yang dibekalkan di Malaysia. 240 volt. Jadi dalam keadaan 240 dan 1 saat, maka 2200 joule tenaga elektrik digunakan. Tenaga elektrik untuk cerewet elektrik adalah agak tinggi kerana menyebabkan pemanasan. Ianya sedikit berbeza dengan televisyen. Tambahan lagi, televisyen yang menggunakan lampu LED. Kita boleh lihat di sini dengan volta yang sama iaitu 240, tetapi ia menggunakan kurang daripada 50 watt ataupun mungkin maksimumnya adalah kuasanya 50 watt. Dan dengan 50 watt ini bermaksud 50 joule tenaga elektrik digunakan oleh televisyen tersebut dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Ini maksudnya dan ini adalah alatan yang kedua. Televisyen tidak menggunakan kuasa atau tenaga yang banyak kerana tidak melibatkan pemanasan. Baik, sekarang mari kita lihat penyelesaian bagi soalan yang pertama. Beza keupayaan merentasi pemanas suatu cerewet elektrik adalah 240 volt. Jadi cikgu bulatkan ini, jadi ini adalah V selama 7 minit. Dan cikgu bulatkan information ini dan cikgu tandakan T. Jika arus elektrik yang mengalir ialah 2.5 ampere, dan saya bulatkan, saya letakkan I untuk arus, maka hitung tenaga elektrik. Dan ini adalah soalannya. Jadi simbolnya adalah E dan question mark. Bila kita dah buat macam ni, jadi kita boleh lebih mudah untuk mencari formula yang terbaik, yang paling sesuai, yang ada E, V, I dan juga T. Dan daripada formula ini, yang didapati sesuai ialah formula yang kedua. Jadi kita salin formula yang kedua ini. E sama dengan V, I, T. Mudah saja. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilai yang ada di sini. V adalah 240 volt. Sementara bagi I pula ialah 2.5 ampere. Dan saya masukkan nilai masa. Dan masa di sini adalah dalam unit minit. Dan kita perlu tukar kepada SI unit, iaitu saat. Dan untuk tukar kepada saat, kita perlu darab minit itu kepada 60 saat. Mudah saja. Kita ambil kalkulator dan kita boleh hitunglah. Buat pengiraan seperti biasa. 2.5 kita darabkan dengan 7 darab dengan 60. Dan jawapan yang kita dapat 252,000 dan dalam unit joule untuk tenaga. Jadi kita juga boleh simpulkan
okey, ke dalam unit kilojoule. Kita buang 3 ini dan kita jadikan kilo dan joule. Dan ini adalah jawapannya. Soalan yang kedua pula melibatkan pendingin hawa yang berlabel 1.5 kilowatt. Dan cikgu bulatkan ini, saya tambahkan simbolnya iaitu P untuk kuasa. Dan 240 volt ini bulatkan, ini adalah V. Okey, dan hitung bintangan periuk. Ini adalah soalan yang A, soalan pertama lah untuk soalan ini. Jadi untuk 2A, okey, sebab ada 3 soalan, jadi kita buat satu-satu ya. Untuk 2A, kita akan hitung bintangan. Jadi kita ambil formula yang kita dah belajar tadi, yang kita perlu cari P, V dan kita nak cari R. Jadi P, V dan R, dan formula yang kedua ini adalah yang paling sesuai. Jadi kita akan masukkan formula ini. So P sama dengan V kuasa 2 per R. Ini ya. Okey. Kita masukkan V adalah 240 volt di kuasa 2 kan. Jangan tinggal, tolong hati-hati dengan kuasa 2. Berdasarkan pengalaman saya, selalunya kuasa 2 ini tertinggal. Okey. Dan R kita nak cari, dan P pula kita perlu tukar ya. Daripada 1.5 kilowatt ini, bila kita nak menghitung, kita perlu menukarkan. Kita perlu buang kilo ini dan memastikan kita menggunakan SI unit dalam setiap information yang dimasukkan ke dalam formula. Okay, macam masa kita perlu masukkan saat. Kalau kuasa kita perlu masukkan watt. Okay, jadi kita tukar siap-siap. Okay, dah siap. Kita boleh hitung. Okay, kita jadi macam ni lah. 240 V kuasa 2 dan bahagi 1500 watt. Okay, kita hitung 240 V kuasa 2 kan. Okay, kemudian bahagi dengan 1500. So jawapannya ialah 38.4. Okay, dan ini adalah bintangan. Jadi SI unit untuk bintangan ialah Okey, so kita dah dapat jawapannya. Okey, untuk soalan 2B pula, yang hendak dicari adalah arus, iaitu I. So kita nak perlu P, V dan I. Okey, jadi untuk P, V, I, jadi formula yang pertama lah yang paling sesuai. Okey, jadi kita salin saja formula yang pertama. Okey, cikgu gunakan pen yang berwarna lain supaya dapat membezakan dua soalan yang berbeza. Okey, P sama dengan VI. Kita masukkan nilai P tadi 1500 watt. Okey, V pula adalah 240 volt dan kita nak cari I iaitu arus. Jadi untuk cari I, okey, jadi 1500 ini tadi kita dan 240 pula kita pindahkan. Jadi bahagilah dekat bawah ni. Okey. Dan seterusnya kita boleh hitung. Okey. 1500 bahagi 240. So jawapannya adalah 6.25 ampere. Okey, jadi cikgu salinlah kat sini 6.25 ampere. Dan ini adalah nilai arusnya. Okey, dan soalan yang ketiga untuk soalan 2 ini iaitu 2C pula ialah tenaga elektrik. Okey, jadi ini simbolnya adalah E. Okey, kita nak cari E, P, V dan juga R. Dan satu lagi information yang diberikan ialah 2 jam dan ini adalah T. Okey, jadi daripada ini kita ada P, V, R, E, T dan juga I. Banyak formula yang kita boleh guna pakai untuk tenaga elektrik ni sebenarnya. Kita boleh pakai formula yang kedua, juga formula yang ketiga. Okey, tapi cikgu nak guna formula yang ketiga lah, lebih mudah kan. Okey, jadi cikgu tulis kat sini E sama dengan P darab dengan T. Okey, jadi E P adalah 1500 watt dan T-nya ialah 2 jam. Okey, 2 jam ini bermaksud 2 darab dengan 60 minit darab dengan 60 saat. Okey.
Kita perlu menukarkannya kepada saat. Jadi di sini cikgu akan hitung 1500 darab dengan 2 darab 60 darab dengan 60. Okey, jadi kita akan dapat jumlah dia. Wow, besarnya kan? Okey. Kosong. Dan unit bagi tenaga adalah joule. Jadi disebabkan nilai dia yang besar ini, maka kita mudahkan, simpelkan dia menjadi kilojoule. 3 ni kita potong di kilojoule. Dan ini adalah tenaga elektrik bagi pendingin hawa tersebut yang digunakan dalam masa 2 jam. Jadi ini adalah jawapannya. Untuk soalan yang ketiga, kita akan lihat bagaimanakah soalan yang ketiga ini. Label kadar kuasa pada sebuah PVO elektrik ialah sebanyak 2.5 kW. Okey, jadi ini cikgu bulatkan. Okey, dan cikgu labelkan ini sebagai P, iaitu kuasa. Sementara 240 volt ini pula ialah beza keupayaan. Okey, hitung arus yang mengalir melalui PVO itu. Jadi yang kita nak cari adalah I. Okey, untuk menjawab soalan ini, maka kita yang paling sesuai ialah menggunakan formula P sama dengan VI. Okey, ini adalah untuk soalan A. Okey, jadi kita masukkan saja. Okey, tetapi P ini kita perlu tukarkan daripada kilo, okey, kilo kepada tanpa kilo, sebab kita nak masukkan dalam formula. So jadi 2500 watt. Sementara V ialah 240 volt dan I kita nak cari. Okey, jadi kita kekalkan I di sini supaya kita tak silap. Okey, bahagi dengan 240 volt. Okey, kita ambil kalkulator dan kita cuba hitung. 2500 bahagi dengan 240. Jadi kita dapat jawapan dia ialah 10. Okay, jadi kat sini pindahkan I di sini jadi 10.4. Kita bundarkan jadi 42 ampere. Jadi ini adalah jawapannya, 10.42 ampere. Seterusnya pula ialah soalan 3B, iaitu dia nak cari rintangan. Jadi R yang kita nak cari. Okey, daripada yang kita dah ada sekarang adalah I, P, V dan kita nak cari R. Jadi kita boleh gunakan dua formula ini. Okey, yang melibatkan ada R di sini. Yang nombor 1 ni tak sesuai lah sebab tak ada R. Jadi disebabkan kita dah ada bacaan I, jadi cikgu rasa kita boleh guna soalan yang formula yang ketiga. Jadi kita salin saja. P sama dengan I kuasa 2R. Okey. Jadi ini adalah kaedah untuk kita cari rintangan yang melalui elemen pemanas PVO itu. Okey. Jadi kita masukkan saja. P ialah 2500 watt, sementara I ialah 10.42 kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 ya. Okey, R. Dan ini adalah ampere. Okey, kemudian kita kekalkan R di sini. Jadi 2500 watt bahagi dengan 10.42 ampere kuasa 2. Okey, jadi kita tekan kalkulator seperti biasa. Okey, 2500 bahagi 10.42 kuasa 2. So kita dapat jawapan dia ialah 23.03. Kita bundarkan kepada 2 titik perpuluhan ya. Okey. Jadi cikgu pindahkan R di sini menjadi 23.03 ohm. Okey, ini adalah jawapannya. Ini adalah rintangan yang melalui elemen pemanas tersebut dan menyebabkan elemen pemanas itu dapat memanaskan nasi dalam PVO tersebut. Okey, dan seterusnya adalah soalan yang terakhir, iaitu dia nak soalan C ialah mencari tenaga elektrik, iaitu E. Okey, jadi kita buat dekat tepi ni. Tenaga elektrik dalam yang dibekalkan dalam masa 1 jam. So kita ada PV, I, R, E dan T.
Maaf, kita nak cari E. Okey. Jadi di sinilah formula untuk tenaga elektrik. Kita pilih yang mana satu yang kita boleh gunakan. Okey. Disebabkan ada masa, jadi antara 2 dan 3 sajalah. Tapi kalau nak mudah, kita pakai yang 3 terus. PT kan. Okey, jadi kita ambil formula yang ketiga ya. Jadi kita salin saja. Jadi E sama dengan PT. E kita nak cari, P ialah 2500 watt dan T pula ialah 1 jam. Kita kena tukar kepada 1 saat. Jadi bukan 1 saat, 1 jam, tapi kita perlu tukar kepada saat. Dan masanya adalah 1 jam, jadi kita perlu tukar kepada saat. Jadi nak tukar kepada saat 1 jam, kita perlu darab dengan 60 minit dan kita darab lagi 60 saat. Okey, barulah kita dapat dalam unit saat. Okey, kemudian macam tadilah 2500 watt kita darabkan dengan maaf silau. 1 darab 60 darab 60, so kita dapat 3600. So kat sini 3600 saat. Jadi kita boleh darab terus dengan 2500. Jadi jawapannya ialah 9 juta. Dan unit mesti dalam joule. Okey. Dan ini adalah tenaga elektrik dia. Dan kita perlu tukar sebab banyak sangat kosong. Kita buang 3 kosong ini. Kita gantikan dengan kilo. Ni gantikan dengan kilo joule. Okey, huruf kecil. Dan ini adalah tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 1 jam kepada periuk nasi tersebut. Kepada elemen pemanas periuk nasi tersebut. Okey, mudah semua. Di sini cikgu nak share 3 jenis lampu yang anda boleh dapati. Okey, yang anda boleh gunakan di rumah anda sebenarnya. Okey, yang pertama adalah lampu berfilamen. Selalunya kita boleh nampak ni pada lampu yang berwarna kuning yang selalu dipasang di beban ayam untuk memanaskan anak-anak ayam pada waktu malam. Okey, yang seterusnya adalah lampu CFL. Ini sering kita lihat di rumah, di sekolah kan. Okey, dan seterusnya adalah yang terkini iaitu lampu LED. Okey, nama lain bagi LED ialah light emitting diode. Sementara CFL tadi adalah compact fluorescent lamp. Okey, atau juga kita selalu kenali sebagai lampu jimat tenaga. Tetapi benarkah lampu CFL ini adalah yang paling jimat tenaga? Okey, jadi jom kita tengok dan kita lihat macam mana kita nak hitung yang mana satukah yang lebih jimat tenaga dan yang paling sesuai untuk kita guna pakai. Okey. Okey, kita lihat dulu kuasa bagi setiap lampu ini pada kecerahan yang sama. Bagi lampu berfilamen, ianya memerlukan 60 watt kuasa. Sementara lampu CFL hanyalah 15 watt sahaja. LED hanya 9 watt. Okey, 9 watt. Okey, jadi untuk menghitung tenaga elektrik dengan penggunaan sebanyak 12 jam, maka jom kita hitung. Okey. Okey, untuk menghitung tenaga elektrik, kita perlu menukarkannya kepada bentuk unit yang mana satu unit adalah bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Ini bermaksud anda perlu menjadikan kuasa ini dalam bentuk kilowatt dan didarabkan dengan jam. Ini adalah kaedah bagaimana kita nak menghitung jumlah tenaga elektrik yang telah pun digunakan untuk tujuan pembayaran bil elektrik. Okey, kenapa kita perlu menggunakan dalam unit kilowatt? Kerana penggunaan tenaga elektrik di rumah adalah banyak. Jadi jika kita menghitung dalam unit watt, jadi kita akan dapat nilai yang sangat besar. Jadi untuk itu satu unit itu diambil dalam menggunakan kilowatt dan juga menggunakan jam, kerana untuk satu bulan mempunyai jumlah jam yang agak banyak. Okey, cuba anda bayangkan jika unit ini menggunakan satu unit ini bersamaan dengan 1 kilowatt saat. Jadi pastinya nilai itu sangat besar. Jadi tidak sesuai. Okey, oleh itu kita perlu menukarkan kuasa kepada kilowatt dan masa kepada bentuk jam didarabkan.
Okey, jadi 60 watt ini ditukarkan kepada kilowatt menjadi 0.06 kilowatt. Okey, kilowatt. 0.06 kilowatt didarabkan dengan 12 jam penggunaan. Okey. Begitu juga untuk lampu CFL. Jadi 0.015. Jadi 0.015. Okey, kita darabkan watt, kilowatt, kita darabkan dengan 12 jam. Okey, sementara untuk lampu LED pula ialah 0.009 kilowatt. Kita darabkan dengan 12 jam. Okey, jadi anda kena berhati-hati ketika membuat pertukaran unit daripada watt ke kilowatt. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita boleh hitung je guna kalkulator kita. Jadi 0.06 kita darabkan dengan 12 dan menjadi 0.72. Okey, 0.72 kilowatt jam bersamaan juga dengan 0.72 unit. Okey, sebab kilowatt adalah bersamaan dengan 1 unit. So, kita dah dapat dah nilai unit bagi lampu berfilamen dalam penggunaan 12 jam. Jadi, inilah tenaga elektrik yang digunakan. Okey, seterusnya kita boleh hitung yang lampu CFL. Okey, jadi kita dapat kat sini. Jawab, maaf, 0.015. Okey, kena hati-hati ya, nampak cikgu pun silap. Okey, so kita dapat 0.18 kilowatt jam. So bersamaan dengan 0.18 unit. Okey, dan seterusnya untuk yang lampu LED 0.009 kita darabkan dengan 12. Jadi kita akan dapat 0.108 kilowatt jam bersamaan dengan 0.108 unit. Okey, dah siap. Ini adalah nilai bagi tenaga elektrik yang digunakan dalam masa 12 jam. Okey, bagaimana pula kita nak hitung kos penggunaan elektrik dalam masa seminggu? Dan oleh itu, kita boleh menentukan lampu yang manakah penggunaan elektriknya adalah lebih tinggi atau lebih rendah, dan juga yang mana satukah yang lebih cekap dan jimat. Sekarang ini mari kita buat pula pengiraan bagi kos penggunaan elektrik dalam masa seminggu. So seminggu bermaksud ada 7 hari. Okey, dan yang mana dalam masa satu hari dia menggunakan 12 jam. Okey, penggunaan dia, dan kos pula seunit adalah bersamaan dengan 22 sen. Jadi cara untuk menghitung ialah 0.72 unit ini kita darabkan dengan harga bagi kos seunit iaitu 22 sen, dan kita darab pula dengan 7 hari iaitu mewakili seminggu. Okey, dan ini kaedahnya kita boleh hitung sekarang. Kita darabkan dengan 0.22 dan didarabkan dengan 7 hari. Okey, ini bermaksud bersamaan dengan RM RM1 dan cikgu bundalkan 8 menjadi 11 sen. Okey, mudah je. Okey. Next, dan cikgu bundalkan menjadi 19 sen, RM1.19. Okey, untuk lampu CFL pula ialah 0.18 unit kita darabkan dengan 22 sen dan kita darabkan dengan 7 hari. Okey, jadi kita tekan kalkulator 0.18 darab dengan 0.22 didarabkan dengan 7 hari bersamaan dengan RM28 sen. Kita bundalkan ya. Dan last sekali ialah 0.108 unit. Okey, kita darabkan dengan RM0.22. Okey, ini kalau anda nak bundalkan kepada 0.11 pun boleh ya. Okey, dan kita darabkan dengan 7 hari. Okey. Kita darabkan dengan 0.22 darab dengan 7. So bersamaan dengan
17 sen kita bundakan. Okey, so boleh nampak jelas kat sini ya. Ini melibatkan RM1 lebih, ini 28 sen sahaja dan ini adalah 17 sen sahaja. Jadi kita dapat lihat dekat sini penggunaan tenaga elektrik yang paling tinggi adalah bagi lampu berfilamen. So ini adalah tinggi. Okey, sementara CFL ini adalah lebih rendah daripada lampu berfilamen. Sementara lampu LED ini paling rendah penggunaan elektriknya. Okey, jadi dapat jimat sangat. Jadi untuk kecekapan juga kita boleh dapat tentukan bahawa bagi kecekapan yang paling jimat tenaga ialah lampu LED. Okey, jadi kecekapan yang paling tinggi adalah lampu LED dan yang paling jimat tenaga. Okey, cikgu tandakan 3 tik jimat tenaga. Sementara CFL ini adalah kecekapannya adalah rendah berbanding dengan lampu LED. Okey, jika kita bandingkan dengan lampu LED dan daripada segi jimat tenaga, ia tetap menjimatkan tenaga kerana tidak sampai pun 50 sen. Tetapi bagi lampu berfilamen, kecekapannya adalah sangat rendah. Okey, sangat rendah, kurang cekap kerana menggunakan kuasa yang banyak, menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Jadi daripada segi jimat tenaga adalah rendah. Jadi kita dapat lihat di sini, jika diberi pilihan, jadi kita perlu menggunakan lampu LED untuk menjimatkan kos penggunaan tenaga elektrik. Soalan yang keempat berkaitan dengan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, melibatkan sebuah aircon iaitu pendingin hawa yang mempunyai kuasa sebanyak 2 kW. Okey, jadi macam biasa cikgu bulatkan dan tulis simbol. Okey, dipasang selama 3 jam. Okey, bulatkan dan ini adalah masanya. Okey, pada bulan Februari tahun 2020, iaitu tahun lepas. Okey, jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Okey, so kirakan kos penggunaan tenaga elektrik sepanjang bulan Februari itu. Jadi samalah macam yang kita gariskan tadi. Maksudnya ini untuk sebulan, macam kita kira tadi untuk seminggu. Okey, jadi cara nak jawab dia macam biasa. Kita perlu cari berapakah nilai unit yang telah pun digunakan. Okey, jadi untuk hitung berapa nilai unit, kita perlu mendarabkan untuk tenaga elektriknya. Okey, yang telah digunakan. Jadi sebanyak 2 kilowatt kita kena kekalkan dalam unit kilowatt dan didarabkan dengan 3 jam. Okey, jadi kita akan dapat 6 kilowatt jam. Ini adalah tenaga elektrik yang digunakan. Jadi 6 kilowatt jam ini adalah bersamaan dengan 6 unit. Kenapa? Sebab 1 kilowatt jam adalah bersamaan dengan 1 unit. Okey. Jadi kita pun dapatlah 6 unit. Jadi dengan 6 unit ini kita perlu darabkan dengan nilai bagi 1 unit iaitu 21 sen. Jadi cikgu darabkan 6 unit. Okey, ini setiap hari ya. Okey, dalam masa 1 hari. So kita darabkan dengan 21 sen. Okey, ini adalah nilai bagi 1 hari. Jadi kita hitung ya. Jadi 6 kita darabkan dengan 21 sen. So bersamaan dengan RM RM1.26. Tapi ini dalam masa 1 hari. Okey, bagaimana pula kalau sepanjang bulan Februari? Februari tahun 2020. Okey, kita tahu dalam bulan Februari tahun 2020, okey, kita ada 29 hari. Kenapa? Sebab tahun 2020 ini adalah tahun lompat. Okey, dan macam mana kita nak tahu tahun lompat? Cuba kita bahagikan dengan 4. Jadi jika kita dapat membahagikannya tanpa ada baki,
Okey, macam ni kita dapat 505, kita bagi 4 ya. Jadi bermaksud itu adalah tahun lompat dan bulan Februari pada tahun itu adalah sebanyak 29 hari. Okey. Jika kita nak compare tadi satu hari saja. Okey. Jadi oleh itu kita perlu mendarabkan RM1.26 tadi dengan 29 hari. Mana kita nak dapatkan kos sepanjang bulan Februari. Okey, jadi kita darabkan dengan 29. Jadi jumlahnya ialah RM36.54. Dan ini hanyalah untuk pendingin hawa sahaja sepanjang bulan Februari 2020. Okey, dah siap. Jadi inilah dia kos penggunaan tenaga elektrik bagi pendingin hawa sekali adalah bagaimana kita nak menentukan kaedah yang dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik kita supaya kita dapat menjimatkan duit kita, dan juga yang paling penting adalah tenaga elektrik tersebut. Okey, yang pertama adalah kita guna alatan elektrik yang cekap tenaga. Yang cekap tenaga ini bermaksud alat elektrik yang mempunyai 5 bintang. Okey, 5 bintang inilah dia maksudnya cekap tenaga. Seterusnya ialah anda perlu menutup suis apabila tidak lagi menggunakan alat elektrik tersebut. Okey, seterusnya bagi peti sejuk pula kita tidak boleh tidak digalakkan membuka pintu dengan kerap kerana ia menyebabkan peti sejuk itu terpaksa bekerja lebih untuk menyejukkan persekitaran apabila pintu dibuka. Jadi kita tidak buka dengan kerap. Okey, seterusnya kita tidak memasukkan makanan yang panas kerana apabila makanan panas dimasukkan maka peti sejuk juga terpaksa bekerja keras untuk menyejukkan makanan yang panas itu. Jadi kita kena sejukkan makanan tersebut di luar dahulu sebelum memasukkannya ke dalam peti sejuk. Okey, begitu juga dengan pendingin hawa. Okey, yang mana kita tidak digalakkan untuk membuka pintu atau tingkap. Jadi kita kena pastikan pintu dan tingkap itu ditutup dengan rapat. Sama seperti mana dengan pintu peti sejuk tadilah. Kita kalau boleh kurangkan kekerapan membuka. Ini pun sama. Okey, dan untuk pendingin hawa kita tetapkan suhu dengan 24 hingga 26 darjah Celsius sahaja. Itu adalah suhu yang sesuai yang tidak akan menyebabkan kita terlalu sejuk. Okey. Sebab semakin sejuk suhu yang dibuat ditetapkan, maka ia akan menyebabkan penggunaan tenaga elektrik yang lebih tinggi. Okey, seterusnya adalah untuk menyetrika baju. Yang lebih baik adalah kita menyetrika baju banyak sekaligus kerana elemen pemanas tidak perlu dipanaskan berkali-kali. Okey, dia hanya perlu panas sekali sahaja, kemudian elemen pemanas sudah memang kekal panas dan kita dapat menggunakannya dengan menggosok baju dengan lebih banyak bilangannya. Okey, jadi ini adalah lebih jimat. Okey, seterusnya basuh baju dengan muatan yang penuh di dalam mesin basuh juga. Kerana mesin basuh menggunakan tenaga yang banyak sebab kita nak putar-putarkan kan. Jadi, oleh itu pastikan muatan itu penuh supaya kita tidak akan membasuh baju berulang-ulang kali ataupun banyak kali dalam satu-satu masa. Okey, dan last kali terakhir yang penting adalah bangunan hijau. Okey, yang mana pastikan bangunan hijau anda yang anda bina itu mempunyai sistem pengudaraan yang cekap. Okey, poin di sini adalah pengudaraan yang mana kita dapat mengurangkan penggunaan pendingin hawa dan juga kipas. Jadi dapatlah jimatkan tenaga elektrik. Bagaimana sistem pengudaraan yang cekap? Mungkin kita boleh pastikan bangunan tersebut mempunyai tingkap yang banyak dan besar untuk pengudaraan. Dan seterusnya, cikgu baru cakap tingkap kan? Okey, so reka bentuk
tingkap itu selain daripada untuk pengudara, dia juga penting untuk pencahayaan. Apabila sesuatu bilik ataupun ruang itu lebih cerah, maka penggunaan lampu juga dapat dikurangkan. Cuba anda bayangkan kalau rumah anda gelap, maka kita terpaksa memasang lampu dengan lebih banyak, kan? Dan seterusnya, kita boleh mencipta ataupun menggunakan inisiatif, banyak inisiatif bagi mendapatkan sumber tenaga boleh diperbaharui. Salah satunya adalah sumber tenaga daripada solar ataupun suria. Jadi kita boleh menggunakan panel suria. Jadi sumber tenaga itu adalah percuma, boleh diperbaharui. Contoh lain, idea lain adalah kincir angin. Ini sesuai untuk di tempat kawasan yang mempunyai angin yang kuat. Contohnya di tepi laut, di tepi pantai ataupun di kawasan yang lapang. Okey, itu sahaja idea-idea untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Semoga bermanfaat untuk anda dan sama-samalah kita berusaha ke arah melestarikan alam sekitar kita dan juga tenaga elektrik. Okey, sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye.